Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pensyarah Dr. Muhammad Azmi bin Muhammad Idris. Dalam pembentangan video ini, saya akan membentangkan laporan akhir projek analis study kumpulan saya. Untuk pengetahuan Tuan, kumpulan kami telah membawa kempen Zero Hunger bagi projek analis study kami, dan ini merupakan senarai lengkap maklumat ahli kumpulan kami. Saya akan memulakan dengan pengenalan kempen Zero Hunger ini. Kempen ini memfokuskan kepada salah satu komponen kelestarian, iaitu sosial, di mana ia menitik beratkan taraf hidup, pendidikan, komuniti dan peluang sama rata, di mana ia melibatkan keluarga, organisasi dan negara yang ingin mencapai kehidupan yang terjaga dan harmoni. Zero Hunger merupakan salah satu sasaran daripada 17 Sustainable Development Goals, iaitu SDG, di mana objektifnya ialah untuk mencapai sifar lapar pada tahun 2030. Selari dengan objektif sasaran ini, kempen kami menyasarkan untuk memberi bantuan keperluan asas kepada golongan kelaparan supaya dapat memberi laluan kepada mereka untuk menjalani kehidupan yang sihat dan sejahtera. Seterusnya, belanjawan kempen kami. Di awal pelaksanaan kempen ini, kami menganggarkan satu keluarga akan menerima bantuan keperluan asas berjumlah RM50 dan menyasarkan kepada 16 keluarga yang ingin dibantu. Jadi, jumlah keseluruhan bagi kesemua 16 keluarga ini ialah RM800. Ini merupakan senarai barang keperluan yang kami berikan kepada penerima sumbangan. Kita beralih kepada jadual pelaksanaan projek. Minggu pertama, kami mengenal pasti terlebih dahulu penyumbang dan penerima bantuan untuk kempen kami, dan selepas itu kami menyebarkan risalah kempen kepada orang ramai melalui platform laman sosial. Sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan tentang kempen atau proses sumbangan, mereka menghubungi wakil kumpulan melalui laman sosial ataupun nombor telefon yang terdapat di dalam risalah kempen kami. Kemudian pada minggu kedua, kami menyebarkan video kempen melalui platform media sosial yang sama, iaitu Facebook, Instagram dan WhatsApp kepada responden kami. Kami menetapkan tempoh seminggu untuk membuat sumbangan kepada kempen kami. Pada minggu ketiga, iaitu tempoh sumbangan kami berakhir, kami mendapati bahawa jumlah yang berjaya dikumpul melebihi jumlah sasaran awal, iaitu sebanyak RM1,421. Disebabkan ini, kami sekumpulan sebulat suara untuk menambah jumlah keluarga kepada 23 buah keluarga dan menambah jumlah bantuan barang keperluan asas kepada RM62. Setelah itu, kami mencari pembekal yang menawarkan harga borong yang lebih rendah dan berpatutan untuk barang yang disumbangkan oleh kami. Sesudah itu merupakan minggu keempat dan minggu terakhir bagi kempen kami. Perkara pertama yang kami buat ialah membahagikan duit sumbangan kepada ahli kumpulan mengikut negeri masing-masing dan membeli barang-barang keperluan asas. Selepas itu, kami mengagihkan sumbangan kepada penerima serta mendapatkan maklum balas daripada peserta dan masyarakat mengenai kempen yang kami jalankan. Gambar ini sekitar pembelian barang-barang keperluan asas. Kita teruskan dengan laporan penyertaan kempen kami. Kumpulan kami terdiri daripada ahli kumpulan yang berlainan negeri, maka kami meletakkan sebanyak 5 buah negeri untuk keluarga yang dibantu. Ini merupakan sesi penyerahan sumbangan di Terengganu.
Manakala ini merupakan sesi penyerahan sumbangan di Kelantan. Ini untuk pengetahuan tuan, terdapat 2 keluarga yang tidak mahu bergambar atas alasan pribadi. Seterusnya di negeri Melaka, negeri Johor, dan akhir sekali sesi penyerahan di Sabah. Kesemua gambar terdapat 21 buah keluarga, termasuk 2 keluarga yang tiada gambarnya. Jadi jumlah keluarga ialah 23 buah keluarga. Akhir sekali pelaporan kajian keberkesanan kempen Zero Hunger. Sebanyak 92.7% daripada responden kami ialah lelaki dan selebihnya ialah perempuan. Kebanyakan daripada responden kami dalam lingkungan umur 21 hingga 30 tahun dan merangkumi sebanyak 87.8%, manakala 9.8% dalam lingkungan 31 hingga 40 tahun dan bagi 2.4% ialah bawah 20 tahun. Majoriti daripada responden kami berbahasa Melayu, manakala selebihnya terdiri daripada bahasa Cina, Bugis, Bahasa, Kadazan dan Bumiputera Sabah. Penganut agama Islam juga merupakan sebahagian besar daripada responden kami dan selebihnya ialah agama Buddha dan juga Kristian. Responden juga dari berbagai tempat termasuk Johor, Kedah, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah, Selangor, Terengganu dan Kelantan. Bagi tahap kefahaman responden tentang kempen Zero Hunger, secara rumusannya hampir semua responden kami mempunyai tahap kefahaman yang tinggi selepas kami menjalankan kempen Zero Hunger. Diteruskan lagi dengan kesedaran responden terhadap kempen ini, kami boleh mengatakan bahawa kesedaran responden berada pada tahap yang memuaskan berkaitan isu kelaparan yang diketengahkan dalam kempen ini. Akhir bagi pelaporan kajian keberkesanan kempen ini ialah kesan kempen ini ialah kepada responden. Boleh kami katakan di sini bahawa kempen ini telah membawa impak yang positif kepada responden dalam menangani isu kelaparan dan kewujudan golongan yang memerlukan bantuan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.